Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin wa ba'du. Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, hadirin, hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Saya pohon untuk ambil masa sekejap saja untuk benda yang susah. Yang susah tak boleh lama-lama, sakit kepala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, semoga rahmati Allah. Cucu, cicit, tok wan, pak menakan, tak disebut dalam Al-Quran bahawa mereka dapat pusaka. Saya ulang. Cucu, cicit, pak menakan, sepupu, cucu menakan, pak menakan sebelah pak menakan sebelah mak, atau sebelah pak, tak disebut dalam Quran sama ada mereka dapat atau tak dapat pusaka. Cuba tuan-tuan puan bayangkan, cucu, adakah dia ambil hukum anak? Cucu. Cucu apa dah cucu? Sebelum nak bagi faham panjang, cucu ada 4 jenis. Cucu ada 4 jenis. Yang pertama, cucu laki-laki daripada anak lelaki. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, cucu lelaki daripada anak perempuan. Yang keempat, cucu perempuan daripada anak perempuan. Ada berapa orang jenis cucu? 4. Yang dapat hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi cucu si mati, hak mati tok wan. Kalau tinggal cucu tu mai ikut anak perempuan dia, tak dapat. Cucu dia bukan waris utama. Maksud dia nak dapat, kena pastikan dulu si mati ada anak laki-laki tak. Kalau yang mati tak ada anak laki-laki, cucu ada harapan dapat. Tapi kadang-kadang tak dapat. Dia kena tengok kes. Satu kes kita boleh kias untuk semua kes. Cuba tuan-tuan tengok bahan yang tuan-tuan dapat seorang satu tu nah. Okey. Cuba tengok elok. Agak-agak boleh faham ke tak boleh faham? Yang mati tuan punya pusaka nama dia Siti. Ni ringkas je saya nak ambil nah. Yang mati tuan punya pusaka nama Siti. Siti meninggal bila? 15 hari bulan 12 21. Ada kertas kat depan. Dalam sampul tu. Boleh ambil. Siapa yang tak dapat kertas, buka FB saya. Saya ada letak dalam FB tadi. Ada kertas depan tu. Kau tidak payah nak faham. Ada lagi tak? Saya ada lagi. Okey. Saya tak sempat betul state yang tuan-tuan dapat tu semua saya print. Saya sampai rumah pukul 7 lebih dah. Baik, cuba tengok. Siti meninggal 15 bulan 12 21. Lama ke baru? Baru kan? Kira baru lah. Bila ditanya, yang tanya confirm lah, yang tanya tu bukan si mati kan? Pernah dengar tak si mati tanya soalan? Tak pernah. Yang tanya saya, dia tanya berwakil. Dia tanya A tanya saya. Macam tu. Berwakil.
Dan A dia serah kat saya cakap terima kasih lah sebab dia macam ni tuan-tuan lah. Bila kita tak mampu nak jawab, elok jawab ke elok tak usah jawab. Jadi serah kat orang lain lah. Dia serah kat saya. Cuba tengok sikit lagi. Siti meninggal bulan 12 tahun lepas. Bila ditanya, Siti ni, dia masa dia mati, suami dia tak ada dah. Dia dah bercerai. Bila bercerai, tak dapat. Kena ambil ingat, kadang-kadang bercerai dapat. Macam mana contoh? Siti bercerai dengan Ali. Ali ceraikan Siti kan. Tapi edah Siti tak habis lagi, Siti mati. Di ketika itu, suami dia hak nama Ali dapat. Demikian juga sebaliknya, Ali ceraikan Siti, edah tak habis lagi, Ali mati. Kemudian Siti pula mati. Siti itu dapat pusaka Ali. Sebab dia adalah Ali ceraikan Siti, cerai, isteri masih isteri lagi. Sebab edah tak habis lagi. Jadi isteri dia kena menunggu 3 kali suci. Kalau jenis haid tak maedah, 3 bulan. Kalau tak sempat habis 3 bulan, tiba-tiba suami mati, isteri dapat. Kalau isteri mati, suami dapat. Bahkan si isteri, kalau suami cerai, dia edah 3 kali suci, hampir edah nak habis, suami mati. Edah hari tu burn macam tu aja, dia ambil edah baru. Jadi makin panjang lah. Mula-mula dekat 3 bulan, campur lagi 4 bulan 10 hari. Jadi 120, 130 hari. Rasa geram tak? Edah dekat-dekat nak habis, mati. Ingat, kamu kena senyum. Sebab pusaka suami kamu dapat suku kalau suami kamu tak ada anak. Kalau suami kamu ada anak, kamu dapat pusaka dia 1/8. Clear nah? Dah cuba tengok dulu. Dah confirm dah, Siti masa dia mati, Abu pun mati, Maimunah pun mati. Siti masa dia mati, sebelum dia mati, Mahmud anak tunggal dia mati. Puasa nak Mahmud anak tunggal? Ni cara nak dapat ni. Cucu akan dapat pusaka di sini sebab apa? Siti dia ada anak laki-laki tunggal. Anak laki-laki tunggal tu, bila dia mati sebelum Siti, dia tak dapat. Okey, anak mati sebelum ayah, sebelum mak tak dapat. Jadi nak cerita sini, Sum tak dapat pusaka Siti sebab dia menantu. Mahmud tak dapat pusaka Siti sebab mati sebelum mak. Ali tak dapat pusaka Siti sebab bercerai. Maimunah dengan Abu tak dapat pusaka Siti sebab mati sebelum. Qiyah tak dapat pusaka Siti sebab Siti ada cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Cuba tengok. Cucu-cucu dia nama apa? Zahid, Najib, Hasan, Nuraini, Sabrina. Berapa orang cucu? Berapa orang? 5 kan? 3 laki, 2 perempuan. Dah lah cucu tu. 3 laki, 2 perempuan. Cucu daripada anak laki-laki ke daripada anak perempuan? Daripada anak laki-laki. Dapat? Tapi kalau cucu daripada anak perempuan, tak dapat. Misal, bagi nampak. Tok Wan, anak laki-laki dia mati. Okey, anak laki dia mati itu ada bini mengandung. Anak menantu, cucu pada Tok Wan. Contoh Tuan Imam kita. Kalau anak laki mati sebelum,
bini menantu tu mengandung, tu cucu kita tak? Cucu, bila cucu maknanya cucu tu dapat pusaka Tok Wan. Dengan syarat Tok Wan tak ada anak lelaki-lelaki lain. Anak lelaki tunggal. Kalau anak lelaki-lelaki kita mati, anak lelaki kita tu tunggal, anak pada anak kita tu boleh dapat. Tapi dia ada syarat-syarat dia. Bila tengok di sini, dia dapati yang dapat pusaka adalah sebanyak 5 orang sahaja. Zahid, Najib, Hasan, Nuraini dan juga Sabrina. Berapa orang cucu? Cucu berapa orang? 5 kan? 5 tu dapat. Fardu takdir, kalaulah yang mati ada anak laki-laki, cucu tak dapat. Sebab tu jaga-jaga. Kalau Tok Wan mati, dia ada anak laki-laki dan cucu dia daripada anak lelaki ada juga, cucu tak dapat. Kenapa cucu tak dapat? Cucu tak dapat sebab Tok Wan ada anak laki-laki. Sini kenapa dapat? Cucu dapat sebab Tok Wan ada anak laki-laki tu mati. Kebetulan anak laki-laki Tok Wan tu dia adalah pak kepada cucu-cucu. Clear nah? Jangan cepat sangat kata cucu tak dapat. Hampa cucu mana dapat? Kami cucu macam anak. Ketika si mati, tak ada anak. Clear tak? Cucu seperti anak. Ketika si mati, tidak ada anak. Ketika si mati, ada cucu, ada anak. Cucu jadi cucu, anak jadi anak. Rupanya cucu dia boleh naik jadi macam anak. Sebagai misal. Kalaulah kita ada cucu laki-laki tunggal. Cucu laki itu dia adalah anak laki kepada anak laki kita hak mati sebelum kita. Dan kita ada abang, adik, kakak. Pusaka semua pergi kat cucu tunggal tu. Walaupun dia tak tuntut sebab dia kecil lagi, dia masih berhak. Bila nak bagi pusaka senang saja, pusaka bahagi 8. 8 tu main mana? Cucu laki-laki daripada anak laki-laki, mereka akan dapat 2, perempuan 1. Cuba tengok semua bin Mahmud tak? Semua bin Mahmud kan? Kenapa Qiyah tak dapat? Sebab Qiyah dia bin Abu. Kenapa Qiyah tak dapat? Sebab si mati ada cucu laki-laki. Bila si mati dah cucu laki-laki, tak dapat. Sebab itulah kok cerita lah macam ni lah. Ni cerita saya reka nah. Kita sebagai Tok Wan, kalau anak kita kahwin, kita harap anak kita dapat anak lelaki ke dapat anak perempuan. Biasanya. Nak anak lelaki-lelaki. Kalau dapat anak perempuan tu cucu kita. Dia akan dapat setengah. Setengah lagi pergi ke abang, adik, kakak kita. Dalam isu sekarang ni, jalan kira dia mudah sahaja. Didapati cucu laki-laki dapat 50 ribu. Cucu perempuan dapat 25 ribu. Kesimpulannya, pusaka 200 ribu habis dekat cucu. Qiyah tak dapat. Nak tanya sikit. Apa dia cucu-cucu Siti panggil apa kat Qiyah? Agak-agak lah. Panggil apa? Panggil apa? Tok menakan kan? Dia panggil apa? Tok Qiyah. Tok Qiyah tak dapat sebab Siti ada cucu laki-laki. Ingat? Cucu perempuan pun dapat juga. Kalau seorang dapat setengah, 2 orang 2/3, campak laki perempuan, berkongsi. Laki-laki sekali ganda perempuan. Kalian rasa senang saja faham, no? Senang saja faham. Baik, kita masuk kepada kitab kita. Baik. Saya sajalah nak sebut sikit nah. Kebetulan ada kejadian kemalangan di satu tempat.
Ni pengajaran Allah Ta'ala nak tegur kita. Orang duit banyak, dia mampu tak beli motor besar? Mampu tak? Maka dia berminat motor besar 650 laju tak? Laju tak 650? Laju tak? Laju. Dia pun masuk rombongan hak jenis naik motor besar. Motor dia duduk belakang, kena tinggal. Dia duit banyak, dia buat apa? Dia beli motor pula 1,300cc. Laju. Tiba-tiba dia jual motor tu. Bila jual motor tu, adalah seorang Cina cerita kat saya. Dia tanya, awak jual motor duit tak ada ke? Orang kaya ni, awak jual motor duit tak ada? Dia kata, kawan aku makin lama bukan makin banyak, makin kurang. Faham tak ni? Depan mata duk berlaku, motor besar kalau kemalangan memang tak ada apa. Habis tu, biar aku mati elok-elok, aku tak mau mati berkecai habis. Pengajaran dia apa dia? Aku tak mau kemalangan jalan raya, motor besar kalau jatuh teruk. Itu cerita kemalangan, tak berkaitan dengan tajuk kita. Baik, dalam bab sembahyang, pernah berlaku tak kes-kes yang dah berlaku baru kita tahu ilmu penting. Contoh kejadian pertama. Khatib naik mimbar. Khutbah Jumaat. Habis-habis khutbah, dia duduk atas kerusi. Khutbah berapa kali? 1. Duduk atas kerusi, tiba-tiba dia teringat. Dah 2 khutbah dah. 2 apa lagi? Turun sembahyang. Khutbah baru berapa? 1. Dia turun bawah, makmum tegur dah. Khutbah baru 1. Dia naik mimbar, khutbah pula. Itu laporan daripada seorang nama dia A. Tak apalah. Selang 5 minit, B pula telefon saya. Ni nak cerita ilmu lah. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, tadi kan khatib dia khutbah, dia tak duduk, dia turun. Saya kata, 5 minit tadi ada orang telefon, khatib dia duduk, dia turun. Kamu pergi cerita khatib tak duduk. Saya nak tanya, masjid yang sama ke masjid yang berbeza? Yang telefon saya kata, masjid tu agaklah, hak telefon tu, dia telefon tadi pun kami tahu, kami telefon pun dia tahu. Tu dia duk gelak. Cerita dia macam mana? Khatib khutbah yang pertama, habis khutbah pertama, dia terus turun nak sembahyang Jumaat. Tuan-tuan dengar, senang tau. Ingat, khutbah memang senang. Cuba orang tarik kita naik. Kita tengok khatib naik senang tu je kan? Senang je naik kan? Cuba mereka tarik seorang tengok. Boleh terkencil orang, jangan dah buat main. Allah. Jangan dah buat main. Bila dia turun, khutbah pertama dia turun, makmum tegur. Khutbah baru 1. Ada 1 lagi khutbah. Dia naik mimbar, dia tak duduk dulu, dia terus khutbah. Kemudian lepas sembahyang Jumaat. Laporan saya dapat pukul 4 petang. Saya kata, saya pun tak tahu nak jawab. Sebab hak mana satu betul. Hak pertama kata khatib duduk. Hak kedua kata khatib tak duduk. Hak mana satu betul? Cuba cerita kat saya. Akhirnya saya dengar mereka bersembang, khatib memang tak duduk. Ramai orang tengok. Jadi saya kata, solat Jumaat tak sah. Hampa kena sembahyang Jumaat lain. Cuba kira saya ada berapa orang. Kira-kira ada 12 orang. Orang makan balik pukul 4 petang dah. 4 suku dah. Nak tunggu apa lagi? Maka mereka pun solat Jumaat 12 orang. Saya pesan lepas solat Jumaat, tolong solat Zuhur
sunat Zuhur 4 rakaat. Dan khutbah Jumaat jangan buat panjang. Baca rukun. Sebab tadi dah baca khutbah dengar belakang dah kan. Baca pendek-pendek je. Akhirnya, hak yang mula tadi pun dia hello saya pula. Saya tanya ada apa lagi? Ustaz, hak lepas cerita tadi tak betul Ustaz. Saya kata, tadi mereka kata hang tak betul. Lah hang kata mereka tak betul. Hampa ramai-ramai ni siapa muhung? Ustaz, saya betul Ustaz. Mereka tak betul. Mereka ramai, kamu iyalah walaupun mereka ramai Ustaz. Mereka hak cerita kat Ustaz tu, masa khatib khutbah, mereka bukan ada kepala. Tahu tak? Masa khatib khutbah, kepala tak ada. Tengok ke depan ada kepala, tengok belakang kepala tak ada. Pergi mana kepala? Dia tunduk ke tu? Kepala tak ada. Kepala tak ada. Lepas tu tak ada kepala masa khutbah. Khatib duduk, lepas tak tahu. Saya tanya balik. Kenapa kamu tak pertahankan apa kamu nampak? Kenapa kamu mengaku dengan lepas? Hampa ramai-ramai ni ada seorang mohong. Kalau kamu tak mohong, lepas mohong. Lepas tu kamu seorang mohong. Kesimpulan dia, solat Jumaat, khutbah walaupun 2 kali, kalau tak duduk, dikira sekali. Tuan-tuan rasa lucu, ada lagi kes lucu. Khutbah 2 kali lah. Tiba-tiba khatib duduk. Ini berlaku, saya tak sebut nama. Khutbah 2 kali dah. Turun sembahyang Jumaat kan. Tiba-tiba khatib dia tak turun. Dia duduk lagi sekali. Dia duduk lagi sekali. Dia bangkit pula, khutbah lagi sekali. 3 khutbah. Hingga akhirnya ada orang Arab tegak. Dia kata, Syekh, khutbah 2 je, hantam 3 sebab apa? Solat Jumaat sah sebab khutbah 3 kali. 2 sah, 3. Kalau buat khutbah 3, sebenarnya 2 juga. Dia kira hak kedua dengan hak yang ketiga. Jaga-jaga. Clear nah? Kes yang kedua, agak lucu. Tuan-tuan kalau rajin hello, tuan-tuan tahu berlaku di mana? Saya nak tanya. Ada tak di masjid ni, ustaz mengajar di sini, dia duduk kat sini? Ada tak? Orang tepi-tepi kot ni ada tak? Atau sebagai misal, ustaz tu, dia kerja di luar. Tiba-tiba dia balik main batang gedung. Ahli qaryah kita lah, kita apa kenal, pak dia kita kenal, tok dia pun kita kenal. Saya nak tanya, dia mengaji. Agak-agak tuan-tuan akan semawa tak dia jadi imam? Agak-agak lah. Tengok-tengok lah. Sila jadi imam. Hak yang berlaku ni, khutbah Jumaat yang pertama lama dah. Tiba-tiba ustaz tu dia mai. Bila dia mai, khatib nampak dah. Turun mimbar, dia semawa tu jadi imam. Lepas sembahyang, orang kat bersembang. Hak jadi imam tu, dia main lambat. Aku nampak. Bukan isu main lambat. Aku nampak. Isu dia, kalau imam tak dengar khutbah daripada mula, dia tak boleh jadi imam. Dia kena dengar mula sampai habis. Nak jadi cerita, ada 2 orang telefon saya. 2 ustaz. Hak pertama saya dah jawab. Yang kedua bila telefon saya kata kat dia, nak tak saya jawab soalan kamu sebelum kamu tanya saya? Faham tak faham? Nak tak saya jawab soalan kamu sebelum kamu tanya saya? Okey, jawab. Saya pun jawab kat dia, saya kata, tasihu salatul Jumaah binaan wala tasihu ibtidaan. Saya tanya ustaz tu, betul tak jawapan saya? Dia kata betul. Pelik tak? Dia tak tanya, saya dah jawab. Pelik apa? Orang hak telefon mula tu dia dah pocok dah soalan. Okey, maksudnya apa dia? Orang yang tak dengar khutbah daripada mula, dia boleh sembahyang belakang imam.
Allahu Akbar belakang imam. Andai kata imam tu batal solat, maka ustaz hak main lambat, dia boleh ganti imam. Itu maksudnya, sah solat kalau sambung, tidak sah solat kalau mula. Mula dengan dia, tak boleh. Sambung dengan dia, boleh. Kita buat misal senang. Kenal tak Datuk Mufti Kedah? Kenal. Kita misal. Baru ni buat pundahan dekat Pahang. Okey. Kalau nampak Mufti rasa nak bagi beliau jadi imam tak? Rasanya akan bagilah kan. Jaga. Kalau Mufti tak dengar khutbah daripada mula, tak boleh jadi imam. Tapi kalau imam batal, Mufti boleh ganti. Mula tak boleh. Mula tak boleh. Sambung boleh. Pengajaran yang kita dapat. Ilmu penting. Tak berlaku, tak apa. Kalau berlaku, jenuh. Kalau berlaku, teruk lah. Macam saya buat misal dulu. Imam sujud, tiba-tiba imam kentut. Makmum nak ganti macam mana? Nak ganti macam mana? Nak serondoi? Tahu tak serondoi? Imam batal, nak serondoi? Tak patut. Biar nak buat macam mana? Bangkit, jalan depan? Tak patut. Habis hak patut macam mana? Semayang macam biasa, hak belakang imam, niat jadi makmum. Imam tak ada dah batal dah. Habis baca tasyahud awal, berdiri, jalan ke depan. Nak jalan, kena belajar cara jalan. Dah sampai, lepas semayang macam biasa. Jangan duk pergi serondoi, jangan duk bangun, tasyahud awal, tak habis lagi. Kena habis dulu, baru bangun. Tak jadi, tak apa. Jadi kelam kelibut. Contoh paling segak dalam kepala kita, ingat tak? Tuan imam yang kena tampak. Imam dia kena tampak dengan Arab. Faham tak? Bila kena tampak, solat tak batal. Yang boleh batal tu macam mana? Kalau mula semayang semula, batal. Awal. Bila berhenti semayang, takbir pula, solat Jumaat batal. Bila batal, kena naik mimbar, khutbah pula 2 kali. Baru boleh solat Jumaat. Tu. Apa benda tu kena mengaji. Kena mengaji. Baik, tengok kepada kitab kita. Muka surat, tak silap saya, muka surat 108. Masalah 125. Imam teringat di dalam sembahyang bahawa ia berjunub atau berhadas kecil. Teruk sangat tak? Teruk sangat ke tak teruk sangat? Saya buat misal. Kalau musim hujan, jalan lecah tak? Saya misal ada seorang hamba Allah duduk taman dengan saya lah. Dia ni selalu tanya saya hukum agama. Solat subuh. Bukan solat subuh, solat Isyak. Saya parking kereta atas jalan tat. Biasa saya parking kereta separuh jalan tat, separuh atas rumput. Malam tu saya parking atas jalan. Dia tegur saya. Awak yang parking atas jalan. Saya kata, jalan besar. Yang kedua, hujan. Rumput basah. Kalau saya tindih, rumput tu tanah dia berlopak. Nanti bertakung ayak. Tak apalah. Saya parking atas jalan tak. Lagipun ramai surau, bukan ramai mana pun. Dia kata, alasan munasabah. Baik, misal. Kalau jalan lecah, becak, ada kemungkinan tak? Kita main nak semayang, kita akan basuh kaki lagi sekali. Ada kemungkinan tak? Tambah naik motor kan? Basuh kaki. Kadang-kadang kita fikir, kalau basuh kaki di rumah, main masjid surau, kena basuh kaki lagi sekali. Lah macam ni, aku ambil semayang, sapu rambut, sapu telinga. Kaki aku basuh kat masjid, kat surau. Cantik tak? Hukumnya makruh. Sah tapi makruh. Baik, ada kemungkinan tak main-main lupa basuh kaki? Contoh, dia main-main lupa basuh kaki. Ataupun,
Duk biasa ambil semayang di rumah hari tu kalut, ambil semayang di mana? Di masjid. Tapi main-main masjid, tak ambil semayang, terus masuk masjid. Contoh kadang-kadang, kita bila dah kunci pintu, ayat semayang tak ambil, kita masuk pula kan semayang kat masjid. Okay, kat masjid, masuk masjid, Allahu Akbar. Nak jadi cerita, hak lupa tu imam. Hak lupa tu imam nak fikir apa? Apa kita fikir? Ni. Jika imam teringat dalam sembahyang bahawa ia berjunub, maksudnya berhadas besar, patutnya dia kena mandi, baru dia boleh main sembahyang. Dia ambil sembahyang, dia tak mandi. Allahu Akbar, solat. Ataupun barangkali dia badan kecil, dia lupa ambil ayat sembahyang. Atau ambil sembahyang, kaki basuh kat masjid, terlupa basuh. Maka lazimlah, wajiblah, pastilah ia keluar daripada sembahyang itu. Dia wajib berhenti sembahyang. Kalau gagah sembahyang, berdosa. Sebab tak boleh solat ayat sembahyang tak ada. Biasa nak tanya, makmum tahu tak imam tak ambil ayat sembahyang? Tahu tak? Tak tahu. Makmum tahu tak imam dia tak mandi wajib? Tahu tak? Tak tahu. Hadas tu kita tak tahu. Maka solat makmum sah sebab mereka tak tahu. Berbeza imam solat dekat tapak kaki ada tik cicak. Itu beza. Tik cicak najis yang kita boleh tengok. Imam tak mandi wajib, imam tak ambil sembahyang, kita tak tahu. Maka bila imam keluar pada sembahyang, yang di belakang ganti imam. Kemudian jika adalah tempat bersuci itu hampir, maka hendaklah ia mengisyaratkan kepada para makmum supaya mereka menunggunya. Dia beralih tengok makmum. Kalau orang Arab, dia buat macam ni. Kalau orang Melayu, dia buat macam ni. Betul tak? Arab dia macam ni. Melayu dia buat macam ni. Maksudnya apa? Hampa tunggu sat. Agak-agak makmum tunggu ada imam biar sembahyang. Hak lagi teruk, makmum tunggu imam balik mandi. Jawapan dia teruk, jam. Tambah kalau imam mandi dekat kolah, jawapan dia, kita sembahyang sendiri ya. Supaya mereka menunggunya dan hendaklah ia pergi bersuci dengan segera. Ambil sembahyang. Kemudian kembali semula bertakbiratul ihram. Kalau batal, kalau imam ingat, masa duk baca Fatihah ingat. Allahu Akbar, baca-baca Fatihah habis, teringat. Berhenti sembahyang, ambil sembahyang, mai takbir. Allahu Akbar, baca Fatihah semula. Okey, yang jadi kacau, kalau duk sembahyang, duk sujud, duk tasyahud dah baru teringat. Hak tu ambil sembahyang, masuk balik, Allahu Akbar lepas takbir, tadi tinggal apa dia? Tasyahud awal. Duduk tasyahud awal. Panduan sembahyang dia agak panjang. Kemudian kembali semula bertakbiratul ihram dengan mereka dan para makmum pun terus mengikutinya tanpa memulakan semula sembahyang mereka. Saja saya nak tanyalah. Kalau berlaku kat imam, agak-agak dia main balik ke balik rumah terus? Agak-agak Hai, kurang-kurang balik rumah lu, selang 2-3 hari, main pula. Sampai orang tak sembang baru main. Kalau main pula, lepas main orang tanya, apa cerita? Cerita apa? Buat tak faham. Apa cerita? Kentut tak dengar. Kentut tak dengar. Tiba-tiba ambil sembahyang. Hampa tanya banyak. Jawapan daripada dia, aku terlupa ambil sembahyang tadi. Tambah lah ni ada Facebook kan. Facebook orang cerita macam-macam. Hak bagus pun banyak, hak tak bagus lagi banyak. Dan itulah yang lebih aula, lebih utama. Maksudnya kalau imam tu sembahyang 1 rakaat pun tak dapat lagi, dia pergi ambil sembahyang, dia masuk balik.
Kalau mandi wajib belum, pergi mandi, masuk balik. Ni rasa tak mandilah kan. Balik rumah terus. Apa buat kerja. Dan boleh juga jika para makmum tidak menunggunya, tak tunggu, maka bolehlah mereka sembahyang secara munfarid. Tak munfarid, sembahyang seorang-seorang, jaga-jaga ni pibuh nama cucu, nama apa cucu? Munfarid. Munfarid apa dia? Sembahyang seorang-seorang. Pibuh nama tu jam. Kalau farid makna tunggal, munfarid duduk seorang-seorang. Atau melantikkan orang lain untuk menggantikannya. Seorang jalan ke depan, dia menjadi imam. Boleh. Atau semayang sendiri-sendiri pun boleh. Dan berkata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, sesungguhnya yang diistihbab, istihbab ni yang digalakkan, yakni yang disunatkan, menunggu imam jika sembahyang itu belum lagi dapat 1 rakaat. Kalau imam 1 rakaat pun tak dapat lagi, tunggu imam dia sembahyang, dia patah balik. Atau tunggu imam mandi, dia patah balik. Adapun jika sudah dapat 1 rakaat, kalau dah dapat rakaat yang pertama masuk yang kedua, maka tidaklah diistihbabkan menunggunya. Kalau dah dapat 1 rakaat, tiba-tiba imam berhenti sembahyang, jawapannya kita sembahyang sendiri-sendiri. Dan tak perlu mufaraqah sebab imam dah tak ada dah. Imam tak ada nak mufaraqah lagi tak? Tak ada dah. Cuma ingat kadang-kadang, imam kalau kentut, kadang wajib kita mufaraqah, kadang-kadang tak wajib. Bila yang tak wajib? Imam kentut, dia berhenti sembahyang, dia pergi ambil sembahyang. Yang tu tak kena mufaraqah sebab imam kita tak ada. Mufaraqah apa? Imam tak ada. Yang kedua, kalau imam dia kentut, tapi dia gagah juga sembahyang lagi. Alang-alang dah nak habis dah. Yang tu wajib mufaraqah. Tak mufaraqah, sembahyang kita batal. Baik, saya nak tanya orang perempuan, pernah tak gagah? Gagah pernah tak? Tengah duk sedia makanan buka puasa, tiba-tiba haid mai. Gagah puasa tak? Sikit lagi masa duk hidang, duk tuang ayak, duk bancuh ayak, tiba-tiba haid mai. Saya nak tanya, buka puasa ke tak makan lagi? Ke buka puasa sekali dengan anak-anak? Biasanya dia akan buat apa? Buka puasa sekali ya. Sebab apa? Tak pergi anak-anak sembang haid kita pula. Bersalahan jika adalah tempat masjid itu berjauhan. Kalau tu imam dia pergi bercakap makmum, apa tunggu Ustaz aku nak balik ambil sembahyang. Jawapan dah jam. Tu silap-silap ada orang ambil gambar bola Facebook. Sembahyang berjemaah, imam tak ada. Imam pergi mana? Imam balik rumah. Jam. Takkan kot. Atau lagi tahu pula, apa tunggu Ustaz aku nak balik mandi. Ni cerita lucu. Hendaklah para makmum itu sempurnakan sembahyang mereka bersendirian munfarid, janganlah menunggu. Dan berkata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu ta'ala an, mereka para makmum diberi pilihan di antara menyempurnakan sembahyang masing-masing bersendirian atau melantik, bukan mantik tu, atau mim alif nun tu bukan, mim lam nun, atau melantikkan seorang yang lain untuk menjadi imam mereka. Baik, nak cerita sikitlah. Tidak semestinya imam baru tu adalah makmum yang duduk kat belakang. Tak semestinya. Bahkan barangkali imam baru tu orang baru sampai masjid. Faham tak? Imam batal, dia gelak-gelak buka-buka api ayak, ayak tak ada. Ada tak kadang-kadang buka api ayak keluar angin? Ada satu tempat tu saya nak masuk bilik ayak sebab saya sakit perut. Kebetulan besok tu saya kena pergi hospital, doktor nak cek masa tu tak sihat. Ada seorang Allah kata, Ustaz, bilik ayak tu api ayak ada, ayak tak ada. Nasib baik abang awal. Baik, saya nak beritahu. Kalaulah bilik ayak ada, ayak tak ada, nak balik ambil yang semayang lambat,
tiba-tiba ada seorang baru parking kereta berhenti. Kita tengok nampak gaya boleh jadi imam ni. Boleh sembang dengan dia. Ni cerita panjang payah kan. Saya ayat semayang batal. Sebenarnya ayat semayang tak ambil. Saya ayat semayang batal. Kan? Boleh tolong. Tolong apa? Noh, lepa duk baca tasyahud awal. Imam kan ada. Imam lepa saya. Boleh pergi ganti saya tak? Boleh. Dia tu kena pandai. Masuk masjid. Allahu Akbar. Duduk tasyahud awal. Fatihah apa pun tak macam duduk. Habis tasyahud awal. Allahu Akbar. Dia bangun. Makmum bangun. Makmum fikir pening tak? Lagu mana cerita ni? Apa yang akan berlaku hujung? Imam baru 2, makmum dah 4 dah. Bila dah makmum dah baca tasyahud habis dah apa semua, imam pun dah habis dah. Imam dia bangun tambah lagi 2 rakaat. Lucu tak? Makmum jangan bangun kalau hampa bangkit tambah lagi 2 jadi 6. Apa tunggu Ustaz? Imam dia bangkit tambah lagi 2. Kemudian bagi salam sekali. Comel tak? Comel tak? Lepas pergi kata pula, tak faham ke faham? Apa tu imam semayang sampai 6 rakaat? 6 apa? Hak 2 mula-mula tu dah batal dah. Ni imam baru dia semayang 4. 4 apa? 6. Kami 4 dia bangkit tambah lagi 2. Faham tak? Kami 4. Dia bangkit tambah lagi 2. 4 cepat 2 apa? 6 lah. Imam pula kata baru, aku 4. Tadi aku main, hampa 2. Aku kosong. Hampa buat 2 lagi jadi 4. Aku buat 2 lagi jadi 2. 2 cepat 2 apa? 4. Tak ada masalah apa-apa lah. Duk pergi kata imam semayang 6. Hak tadi mana ada lah. Balik rumah. Faham tak? Tu kata benda betul ni. Benda betul ni. Bila kita tak mengaji, kita jadi salah. Faham? Benda betul. Bila kita tak mengaji, orang nampak siapa salah? Orang nampak kita salah. Tu. Bila mengaji, dia jadi macam tu. Jadi gitu. Contoh paling senang lah. Khatib turun mimbar. Bilal iqamat nak? Iqamat kan? Bila-bila iqamat, cuba tengok Ustaz. Ramai bangun ke ramai duduk? Masa iqamat tu. Ramai bangun, ramai duduk. Ramai bangun, ramai duduk. Cuba tengok Jumaat ramai ni. Ramai bangun, ramai duduk. Ramai bangun. Ramai bangun. Bila iqamat, ramai pakat bangun. Patutnya bangun tu bila? Iqamat habis baru bangun. Baru kena. Cuba kita buat tengok. Iqamat habis baru bangun. Orang akan, kalau kita duduk itu, mereka kata, tidur weh. Iqamat dah. Sedangkan kita duduk tunggu iqamat habis. Orang kata kita tidur. Jadi kita hak betul ni, orang tengok salah. Faham tak? Dia, jawapan sebetulnya, bila iqamat, ramai akan bangun. Bangun tu bila? Iqamat habis, baru bangun. Tu baru kena. Bila kita iqamat baru bangun, orang akan kata apa? Tambah kita duduk tidur, duduk bukan tidur, duduk tunduk. Mereka akan gerak. Weh, main masjid tidur. Kita rasa nak kata apa? Kalau boleh bercakap lah, aku duduk tunggu iqamat habis, aku mengaji macam tu. Kita hak betul pun kita akan jadi rasa bersalah. Tu cuba tengok elok-elok nah. Okey, 126. 126. Hukum memanjangkan rukun yang pendek. Rukun pendek ni dia tak banyak nah. Rukun pendek mana dia? I'tidal, rukun pendek. Lagi duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Rukun pendek 2 tu ya. Apa fungsi rukun pendek? Rukun pendek tak boleh dipanjangkan. Maksudnya apa dia? Kalau i'tidal sama panjang dengan baca Fatihah yang sederhana, maknanya kita memanjangkan rukun pendek jadi panjang.
automatik semayang kita batal. Kalau i'tidal yang sama panjang dengan Al-Fatihah. Kecuali i'tidal sebab baca kunut, yang tu terkecuali. Apa fungsi dia? Maka i'tidal imam tak berani panjang. Kalau dia bagi panjang, solat dia batal. Apa fungsi dia? Makmum dia boleh kenal imam Fatihah dengan imam i'tidal. I'tidal pendek, Fatihah panjang. Aku boleh kenal. Yang kedua, tasyahud. Yang kedua, duduk antara dua sujud. Duduk sujud tu dia ada baca tahiyat kan? Tahiyat tu, tahiyat jaga-jaga. Sesiapa yang duduk antara dua sujud, dia baca Rabbi fi'li warhamni wajibut ni, kalau dia duduk panjangkan bacaan itu hingga sama panjang dengan tasyahud awal, maknanya dia memanjangkan rukun pendek jadi panjang. Solat dia batal. Kenapa batal? Memanjang rukun pendek. Apa fungsi dia? Orang yang semayang, dia main Allahu Akbar. Dia tengok imam duduk. Kalau duduk sekejap itu, antara dua sujud. Kalau duduk panjang tu, maknanya tasyahud. Kami kenal. Jadi fungsi rukun pendek ni, nak mengelak orang ramai keliru. Sebagai misal lagi, perlu ambil ingat, solat Zuhur, Asar, Isyak, asal Isra' dan Mi'raj, hanya 2 rakaat saja. Zuhur, Asar, Isyak, 2 rakaat je asal-asal. Kemudian ditambah lagi 2 jadi berapa? 4. Bila dah tambah 4, orang ramai keliru tak? Bila main-main semayang, ni rakaat yang keberapa? 1, 2, 3 sama aja. Ditambah tasyahud awal. Tasyahud awal, rakaat yang kedua, akhir 4. Tapi maghrib, akhir 3. Macam tu. Jika semayang makmum di belakang seorang imam dan rukuk, i'tidal dan sujud yang pertama ia sertanya, maka tiba-tiba imam mengangkat kepalanya. Jam. Imam bila dia rukuk, kita rukuk tak? Kita rukuk. Bila dia i'tidal, kita i'tidal tak? Kita i'tidal. Tiba-tiba i'tidal tu, imam dia ulang semula baca Fatihah. Jam. Jam masa tu baru kita tahu kena mengaji. Allahu Rabbi. Imam baca Fatihah pula. Imam Fatihah pula tak batal tau. Sebab apa tak batal? Sebab masa dia rukuk, dia teringat Fatihah baca tak habis. Makmum kata imam baca habis. Jadi makmum tak boleh tunggu imam ulang Fatihah kali yang kedua. Imam boleh baca, makmum tak boleh tunggu. Dan tinggallah makmum duduk di antara 2 sujud. Dan faham tak ni? Contoh dia gini, ulang balik. Jika semayang makmum di belakang seorang imam dan rukuk, i'tidal dan sujud yang pertama. Ni baru nak bincang duduk antara 2 sujud. Dan sujud yang pertama ia sertanya, maka tiba-tiba imam mengangkat kepalanya. Imam sujud berapa kali? Sekali. Semayang apa? Sujud baru sekali ni. Imam naik. Hai, biar betul. Kita nak tunggu antara 2 sujud, memanjangkan rukun pendek. Panjang rukun pendek batal. Aku nak naik, batal sebab sujud baru sekali. Aku nak tunggu, batal juga, memanjangkan rukun pendek. Aku nak buat apa? Nak tanya orang boleh? Jadi anak saya pun dialog ni lama dah. Umur anak saya pun 24 tahun dah duduk di Mesir. Dia mengaji tadika, mengaji pasti. Saya tengok perangai dia semayang, muka tak senyum langsung. Dia duduk gelisah. Tiba-tiba dia bercakap, sakit perut. Anak mengaji pasti. Boleh tak berhenti semayang, pergi berak, ambil semayang, sambung balik tani juga? Tak sambung balik tani juga. Tadi tasyahud akhir kan? Ambil semayang, Allah Akbar, sambung tani juga. Ya Rabbi, dia boleh fikir macam tu. Tu budak-budak.
Jadi orang ni, kalau aku tunggu sambil duduk, rukun pendek jadi panjang. Batal semayang. Aku nak bangkit, sujud baru sekali. Jadi jawapan dia apa? Dan bangun, berdiri, qiyam, dan tinggallah makmum duduk di antara dua sujud. Dan jika sekiranya, yang ni pun adik saya tegur, awak abang duk mengajak duk jika sekiranya. Jika tu maknanya sekiranya, sekiranya makna jika. Saya kata apa? Itulah beza mengaji ada kitab dengan tak ada kitab. Kalau kamu beli kitab mengaji, dalam kitab tulis jika sekiranya. Tapi kamu mengaji, kamu tak ada kitab. Kamu duk kata kenapa duk baca jika sekiranya. Mengaji kena ada kitab. Dan jika sekiranya itu bangun berdiri serta imam, dia boleh bangkit berdiri dengan sengaja. Nescaya batallah semayangnya. Berdiri pun batal. Dan jika ia tunggu imam dia dalam duduk antara dua sujud, maka sesungguhnya dia telah memanjangkan rukun yang pendek. Dan jika ia sujud yang kedua, kemudian bangun berdiri mengikut imamnya, nescaya batallah semayangnya. Aku turun sujud bangkit pun batal juga. Sebab kamu naik ikut imam tu rakaat tadi tak kira sebab dia sujud baru sekali. Kerana tidak boleh mengikutnya kerana imam itu lupa. Boleh ikut ada imam yang lupa. Imam semayang isyak sampai 5. Kita boleh ikut dia tak? Boleh ikut ada imam sampai 5. Mana boleh? Seperti mengikutnya pada rakaat yang kelima. Dan jika ia sujud yang kedua, kemudian duduk ia. Imam sujud, tiba-tiba bangkit. Makmum Allah Akbar duduk. Imam bangkit. Lepas sujud. Jadi berapa dah sujud? 2. Lepas nak bangkit atas, imam rakaat tu dia lupa. Nak tunggu duduk tu juga batal semayang. Istirahat duduk tu, duduk lama tu boleh batal semayang. Kerana ia duduk bukan pada tempat duduk yang ada kaitan dengan ibadat semayang. Dah nak buat macam mana? Mati semayang tanya soalan ke? Atau macam mana dia fikir? Aku silap tu, aku tak mau nak mengaji. Maka jalan keluarnya supaya semayang itu sah, maka hendaklah bercerai dengan imamnya. Faham tak bercerai? Bila imam bangkit, rakaat berikutnya, duduk antara sujud pun tak ada, sujud kedua pun tak ada, niat mufaraqah. Semayang sendiri. Senang nak mufaraqah. Semayang sendiri. Maka wajiblah ia sujud yang kedua dan tunggu imamnya dalam sujud yang kedua. Nampak tak? Kalau makmum tak mau mufaraqah, macam mana? Imam sujud pertama, bangkit turun atas. Makmum tak mau mufaraqah, buat macam mana? Dia sujud yang kedua. Sujud yang kedua, jangan angkat kepala. Jangan sujud kepala, sujud saja. Dan boleh juga mufaraqah terus dengan imamnya dan menyempurnakan semayangnya dengan sendirian secara munfarid. Baik, saya nak tanya. Orang kata hak sujud lama tu orang reti tak? Orang akan kata apa? Hang ni mengaji tak reti. Imam sujud sekali, hampir sujud 2 kali. Dah sujud 2 kali. Dah sujud lama-lama pula. Nampak macam tak mengaji. Hatulah orang mengaji. Kenapa sujud lama-lama? Aku tak boleh naik. Sebab imam tu, dia baru 1 rakaat. Hak tadi tak kira. Aku ni dah 1. Aku nak naik 2. Imam kena 2. Ni imam 1 pun tak ada lagi. Macam mana aku boleh ikut? Habis tu sujud duduk. Duduk tak boleh ke? Istirahat duduk lama panjang batas semayang. Dan jika berlaku perkara di atas dalam rakaat pertama pada sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat tak boleh mufaraqah. Nak buat macam mana? Tak ada mufaraqah. Nak buat macam mana? Maka para makmum tidak boleh mereka bermufaraqah, bercerai dengan imam. Dengan imam sana dengan uzur ataupun tidak ingat. Mufaraqah rakaat pertama dengan uzur ataupun tanpa uzur, semayang automatik batal. Sebab rakaat pertama semayang Jumaat tidak boleh mufaraqah sama sekali.
Dan jalan keluarnya supaya tidak batal sembahyang mereka, maka hendaklah para makmum sujud yang kedua. Dan tunggu imam mereka dalam sujud itu. Dan tidak mudarat mereka mendolei atas imam dengan 3 rukun. Sebab imam berdiri, mereka duduk, mereka sujud. Atau 4 rukun, kerana apabila mereka sujud, maka bermakna. Bukan bermakna tu. Ada ain. Kita jari berbaik. Maka bermakna, mereka telah mendolei imam dengan bacaan Fatihah. Betul tak? Imam diri atas. Lepas dah Fatihah dah rakaat pertama tadi. Lepas dah potong. Imam Fatihah. Baru bangkit nak baca. Lepas dah Fatihah. Dah rokok. Dah i'tidal. Dah sujud. Dah duduk. Dah sujud. Fatihah. Rokok. Atau dah sujud. Walaupun demikian, mereka telah melakukan rukun yang tersebut itu serta dengan imam. Kami hak buat tadi. Rokok. I'tidal. Sujud, duduk, kan? Masa kami buat tu kami ada imam tak? Ada. Yang kami tinggal imam ni bila imam berdiri di atas, maka tidaklah jadi keji bersalahan mereka akan imam dengan menoleh rukun itu. Rupa-rupanya sembahyang jemaah ni sangat mudah batal. Walaupun hukum sembahyang, parking kereta kita jangan berlari main sembahyang, makruh. Tapi kalau hari Jumaat, boleh berlari. Sebab apa? Imam merokok rakaat yang kedua. Yang tu lari. Sebab apa lari? Allahu Akbar, rokok. Dapat rakaat. Tapi kadang-kadang lari-lari tak jadi sembahyang. Sebab apa? Sepak bendui. Sepak bendui di luar tu, ibu jari terkeluar kuku, berkata sembahyang Jumaat dah. Memang tak boleh sembahyang lah. Aduh sakit. Berlari hukumnya makruh. Tapi kadang-kadang wajib. Tengok kes, tengok sembahyang apa. Okey, wallahualam. Adakah soalan apa-apa? Ada kot jadi lewat sangat. Dekat tu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.